Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya ucapkan kepada Dr. Azharuddin Muhammad Dali, Pensyarah Kanan Jabatan Sejarah Universiti Malaya dan seterusnya rakan-rakan seperjuangan yang dikasihi sekalian. Baiklah, pada hari ini saya, Izham Alif Daniel bin Amran dan bersama rakan seperjuangan saya iaitu saudari Azirah akan membentangkan sebuah topik sejarah Asia Selatan yang bertajuk Huraikan usaha-usaha yang dilakukan oleh British untuk membantras aktiviti Tugi di India. Secara asasnya dalam perbincangan ini akan dibahagikan kepada dua bahagian, iaitu bahagian pertama, bahagian saya yang akan membentangkan pengenalan kepada topik ini. Seterusnya, satu usaha yang dilakukan oleh Thomas Perry. Kemudian saya akan membentangkan satu daripada usaha yang dilakukan oleh William Sleeman. Kemudian, rakan seperjuangan saya iaitu saudari Azira akan menyambung selanjutnya mengenai usaha-usaha lain yang dilakukan oleh William Sleeman. Okey, baiklah. Dalam pengenalan kepada topik ini, Tugi merupakan jenayah yang sinonim yang biasa dilakukan di India. Dan Tugi dari bahasa Hindinya boleh didefinisikan sebagai seorang penipu. Di Deccan dan selatan India, Tugi ini juga dikenali sebagai Pansiga. Dan Tugi juga merupakan salah satu daripada adat ataupun kepercayaan yang wujud dalam kalangan masyarakat di India itu sendiri. Dan sebenarnya mereka ini yang melakukan amalan Tugi ini, iaitu amalan merompak dan membunuh, mereka lakukan aktiviti tersebut atas dasar agama. Dan mereka yang menjalankan aktiviti Tugi adalah antara penganut kepada yang menyembah dewa ataupun Tuhan Kali, di mana ketika upacara Kali tersebut, amalan Tugi ini akan dilakukan sebagai salah satu daripada amalan penyembahan. Dan selepas daripada campur tangan British di India, berlakulah sedikit perubahan besar dalam adat tersebut, adat masyarakat India. Dan amalan Tugi ini juga antara salah satu adat yang mula dihapuskan oleh British melalui pelbagai usaha. Antaranya ialah yang pertama, iaitu usaha Thomas Perry, iaitu melalui gerakan anti-Tugi pimpinan Thomas Perry. Thomas Perry ini merupakan ahli politik dan juga hakim Britain di India. Dan beliau juga pernah berkhidmat sebagai ketua hakim Mahkamah Tinggi di India. Dan kemudian beliau berkhidmat sebagai anggota Majlis India selama 21 tahun. Dan jika dilihat, Thomas Perry dan pembantunya itu, iaitu Nathaniel Hallead, merupakan antara pegawai British yang paling awal menyedari tentang berlakunya jenayah ataupun kegiatan aktiviti Tugi ini. Dan pada 1812 inilah yang telah menyebabkan usaha kepada memburu kepada Tugi digiatkan apabila pada tahun ini 1812 berlakunya pembunuhan terhadap John Maunsell. Namun setelah kegiatan membantras Tugi ini dimulakan oleh Thomas Perry, ada sebahagian daripada anggota-anggota kumpulan Tugi ini telah melarikan diri ke kawasan yang dikuasai oleh orang Maratha. Namun, atas permintaan daripada Thomas Perry dan juga daripada pihak British yang mentadbir di India, tentera Maratha telah menangkap orang-orang ataupun individu-individu yang terlibat dengan kegiatan Tugi yang menetap di wilayah Maratha ini. Dan kemudian tentera Maratha menyerahkan golongan ini kepada pihak British untuk diambil tindakan selanjutnya oleh pihak British di India. Dan jika dilihat sebenarnya usaha dan tindakan awal yang dilakukan oleh Thomas Perry dan pembantunya ini, kita dapat lihat bahawa ianya mempunyai kesan yang tersendiri, iaitu antaranya yang pertama ialah berjaya mengumpul seberapa banyak maklumat yang lengkap mengenai aktiviti Tugi tersebut. Dan yang kedua ialah sedikit sebanyak sebenarnya usaha daripada Thomas Perry ini, walaupun dilihat tidak begitu drastik dan tidak begitu banyak, namun ia berjaya mengawal ataupun sekurang-kurangnya berjaya mengurangkan kegiatan aktiviti Tugi ini. Dan kemudian setelah Thomas Perry, usaha untuk mencegah amalan Tugi ini telah disambung oleh William Sleeman. Antara usaha William Henry Sleeman dalam menangani isu Tugi di India ini ialah yang pertama, mengumpulkan seberapa banyak maklumat berkaitan Tugi.
Sir William Henry Sleeman merupakan pentadbir agung di India dan dilahirkan pada 18 Ogos 1788 di wilayah Stratton di Cornwall. Dan pada tahun 1809, beliau telah dicalonkan dalam Cadet Infantry Tentera Bengal dan telah ke India pada tahun yang sama. Pada tahun 1829 pula, beliau telah diberi tugas khas untuk menangani isu jenayah yang berlaku di India, dan pada 1835 beliau telah dilantik sebagai penguasa umum operasi bagi menjalankan kegiatan mencegah penindasan Tugi tersebut. Dan Sleeman merupakan antara insan yang tercatat dalam sejarah apabila beliau telah menggajikan beberapa pemberi maklumat berkaitan dengan Tugi, dan maklumat-maklumat tersebut telah digunakan dan dijadikan senjata utama dalam menentang ataupun mencari dan menghapuskan kegiatan Tugi di India tersebut. Dan pengumpulan maklumat tersebut berkaitan Tugi ini perlu dilakukan dengan berhati-hati, dan setiap rekod wajib ataupun perlu disimpan dengan rapi oleh anggota-anggota William Sleeman tersebut. Dan fail pun ataupun maklumat yang diperoleh oleh Sleeman ini menjadi sumber yang tidak ternilai dalam mengesan kumpulan amalan aktiviti Tugi tersebut. Dan jika dilihat, Sleeman juga berjaya mengesan dan memusnahkan rancangan pembunuhan dan rompakan di sebuah kampung di utara Jabalpur, impak daripada maklumat yang diperolehi daripada anggota Tugi yang telah berjaya ditangkap oleh anggota-anggota Sleeman tersebut. Dan aktiviti pembunuhan beramai-ramai semakin jarang berlaku selepas 1835 apabila Sleeman mendapati bahawa sudah tiada sepoi ataupun askar India yang hilang tanpa dapat dikesan. Dan menurut data, antara tahun 1831 sehingga 1837, Sleeman telah berjaya menangkap sejumlah 3,266 orang anggota Tugi. Dan ramai di antara anggota yang telah ditangkap ini, mereka ini akan dihukum bunuh dan dengan segera, sementara sesetengahnya menunggu giliran untuk dijatuhkan ataupun dibicarakan hukuman mati. Dan sebenarnya daripada sini membuktikan bahawa melalui penangkapan ahli Tugi, Sleeman telah berjaya mengumpul seberapa banyak maklumat berkaitan dengan jenayah Tugi, individu yang melakukan Tugi, dan prinsip-prinsip yang digunakan oleh anggota Tugi tersebut, yang seterusnya hasilnya daripada penangkapan anggota Tugi ini dan melalui maklumat yang diperoleh daripada anggota Tugi yang telah ditangkap, telah berjaya membuatkan Sleeman berjaya dengan sepenuhnya, bukanlah sepenuhnya, tetapi sekurang-kurangnya telah berjaya mengurangkan ataupun membantras amalan Tugi tersebut di India. Dan ini membuktikan bahawa Sleeman merupakan salah seorang anggota British yang berwibawa, sehingga masyarakat India sangat menyanjung tinggi dan memuji tindakan yang dilakukan oleh William Sleeman ini. Seterusnya, saya sambung kepada perbincangan ini kepada rakan seperjuangan saya, iaitu saudari Azira. Baiklah, Assalamualaikum dan salam sejahtera saya ucapkan kepada Dr. Azharuddin dan juga kepada rakan-rakan sekalian. Nama saya Nur Azira Fatin binti Zainal dan akan menyambung pembentangan yang telah dilakukan oleh saudara Ezam sebentar tadi. Yang mana pembentangan ini akan menghuraikan usaha-usaha yang dilakukan oleh British untuk membanteras aktiviti Tagi di India. Okey, antara usaha yang dilakukan oleh pihak British untuk membanteras aktiviti Tagi adalah dengan tindakan undang-undang. Yang mana tindakan undang-undang ini dilihat sebagai satu tindakan yang signifikan untuk membanteras aktiviti Tagi. Dan jika kita lihat pada tahun 1836 dan juga 1837, di antara kedua-dua tahun itu ada akta-akta yang telah diluluskan, yang mana kedua-dua akta tersebut telah dijadikan oleh SHTI
telah digunakan oleh SHTI untuk memastikan usaha yang dilakukan untuk membanteras aktiviti tagih itu menjadi lebih berkesan. Dan pada tahun 1843 pula, satu akta lagi yang telah diluluskan, iaitu Akta 24, yang mana akta ini bukan sahaja memberikan kuasa kepada SHTI untuk menjatuhkan hukuman kepada pesalah tagih yang berada dalam tahanan penjara di negeri-negeri beraja. Dan pada tahun 1848 pula ada satu akta lagi yang telah diluluskan, iaitu di mana akta itu memberikan kuasa yang lebih besar kepada jabatan tagih untuk menghapuskan aktiviti tersebut. Okey, dan jika kita lihat penggubaran akta-akta ini adalah untuk memastikan setiap pesalah yang terlibat dalam kegiatan tagih itu menerima hukuman yang setimpal, menerima hukuman yang sewajarnya lah. Dan jika kita lihat antara tahun 1826 hingga 1841, seramai 3,064 orang didapati bersalah dan telah dikenakan hukuman, berbagai-bagai bentuk hukuman, sama ada penjara ataupun hukuman mati. Okey, selain itu, perkataan convicted thug akan dicop di bahagian belakang ataupun di bahagian bahu kepada setiap orang yang didapati bersalah. Dan ini merupakan satu bentuk hukuman jangka masa panjang agar dapat menghapuskan aktiviti tagih itu. Jadi tindakan undang-undang ini adalah tindakan yang wajar untuk menangani membanteras aktiviti tagih tersebut. Baik, kita pergi kepada usaha yang seterusnya yang dilakukan oleh pihak British untuk menangani aktiviti tagih, untuk membanteras aktiviti tagih, maafkan saya sekali lagi, iaitu penubuhan jabatan tagih. Yang mana jabatan tagih ini telah ditubuhkan pada 1830 dan dipimpin oleh William Sleeman. Okey. Penubuhan jabatan ini adalah disebabkan berlaku ketidakamanan ataupun ketidaktenteraman disebabkan golongan tagih ini, dan golongan-golongan ini mungkin akan mengganggu gugat pentadbiran British di India. Jadi penubuhan jabatan ini dilihat sebagai satu usaha yang agak bersungguh-sungguh, yang bersungguh-sungguh dan agak efisien untuk membanteras aktiviti tagih di India. Dan jabatan ini kekal sehingga tahun 1904 dan mengalami beberapa pengubahsuaian. Okey, kewujudan jabatan ini juga dilihat sebagai dia macam menunjukkan gerakan untuk membanteras aktiviti tagih itu semakin giat dijalankan. Jadi penubuhan jabatan ini dilihat sebagai satu perkara yang pentinglah untuk membanteras aktiviti tagih di India. Okey, kita pergi kepada kepada usaha yang seterusnya dalam membanteras aktiviti tagih, iaitu melalui gerakan ketenteraan. Gerakan ketenteraan ini juga merupakan satu gerakan yang agak popular dalam kalangan tentera dalam membanteras aktiviti tagih di India. Jika kita lihat, William Sleeman itu pun sendiri telah menggunakan perkhidmatan tentera untuk membanteras aktiviti tagih di India. Okey.
Hal ini kerana mereka yang terlibat akan menerima insentif berbentuk wang sekiranya berbentuk wang berbentuk wang sebagai ganjaran untuk menangkap ahli yang terlibat dalam kegiatan tagih tersebut. Menangkap, jadi mereka diberi ganjaran. Okey, kita lihat contoh ya. Sebagai contoh, pada tahun 1830 hingga 1836, sebanyak Rp10,000 telah diagihkan kepada tentera yang terbabit dalam gerakan anti tagih. Jadi ini memperlihatkan atau menunjukkan kepada kita bahawa peranan tentera adalah sangat penting dalam membanteras aktiviti tagih. Dan okey, kita lihat pada tahap awal, pasukan Sleman hanya mempunyai 50 orang sahaja dan jumlah ini begitu kecil. Tetapi disebabkan kejayaan yang telah dicapai, pasukan itu bertambah meningkat menjadi 500 orang dan ini telah menyebabkan Sleman lebih giat untuk membanteras aktiviti tagih di India. Jadi sekiranya kita lihat ketiga usaha ini iaitu tindakan undang-undang, penubuhan jabatan tagih dan juga gerakan ketenteraan membawa signifikan yang tersendiri kepada usaha untuk membanteras aktiviti tagih di India. Okey, kita pergi kepada kesimpulan. Kesimpulannya, usaha yang dilakukan oleh British dalam membanteras aktiviti tagih di India sedikit sebanyak telah berjaya. Dan sekiranya kita lihat pada awalnya British ni tidak mengamalkan dasar campur tangan terhadap kebudayaan masyarakat tempatan di India. Tetapi disebabkan faktor-faktor ataupun desakan-desakan tertentu, ini menyebabkan British masuk campur terhadap kebudayaan masyarakat tempatan di India. Dan isu tagih ini dilihat sebagai satu isu yang penting kerana berkait rapat dengan politik, ekonomi dan juga keagamaan. Dan gerakan anti tagih ini berlangsung antara tahun 1830 sehingga 1840. Okey, dan selepas 1840 tu gerakan tagih ini aktiviti tagih ini tidak lagi menjadi ancaman kepada masyarakat yang ada di India. Jadi ya, dia tidak menjadi ancaman lah kepada masyarakat yang ada India selepas tahun 1840. Jadi itu sahaja pembentangan daripada saya Azira dan juga saudara Ezam. Segala yang baik itu datang daripada Allah dan yang buruk itu datang daripada kami sendiri. Sekian, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Stay safe everyone. Bye.